untuk kita bersama pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah Al-Ahadith Al-Qudsiyah Al-Arba'iniyah, 40 hadis qudsi karangan susunan Maulana Mulla Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillah, masyaallah, wala quwata illa billah, masyaallah, al khairu kullu bi yadillah, masyaallah, kullu ni'matin min Allah, masyaallah, la yasrifu su'a illa Allah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair wa ibtigha wajhillah wa mardati wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Kita meneruskan pengajian kita hadis yang ke-18 yang temanya adalah sebarkan kasih sayang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala sabaqat rahmati ghadabi, rawahu Muslim. Bahwasanya dimaksudkan Abu Hurairah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, bermaksud kasih sayangku telah mendahului kemurkaanku. Hadis riwayat Muslim. Kasih sayangku iaitu kasih sayang Allah telah mendahului kemurkaan aku. Menunjukkan apa? Hadis ni menganjurkan bahawasanya kita mengenal sifat Allah, iaitu antaranya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Dan kalau kita tengok dalam hadis ini, bagaimana Allah Ta'ala sendiri mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat kasih sayang aku ini mengatasi kemurkaan aku. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala pun sebut kan, rahmati wasi'at kulli syai', sesungguhnya rahmat aku ini meliputi segala sesuatu. Rahmati wasi'at kulli syai', dalam Quran Allah Ta'ala sebut bahawasanya rahmat aku ini meliputi segala sesuatu. Dan ada juga sebahagian riwayat mengatakan Allah Ta'ala tulis kalimat rahmat ini di atas arasy Allah SWT, di atas arasy Allah SWT. Dan kita tahu arasy itu adalah makhluk, makhluk yang sangat luas dan besar, saiz dia wallahu ta'ala alam macam mana, tetapi menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala memiliki kekuasaan dan kerajaan yang maha besar, yang sangat luas, yang mana termaktub dalam pemilikan Allah SWT iaitu arasy itu, adanya tulisan rahmat, menunjukkan apa? Allah SWT ingin memperkenalkan sifatnya kepada kita semua, termasuklah hamba Allah SWT kalangan iblis, jin dan sekalian alam, bahawasanya Allah Ta'ala ini bersifat dengan rahmat, dengan rahmat, kasih sayang. Dan antara sebesar-besar rahmat Allah SWT adalah menurunkan siapa tuan-tuan? Insan yang sangat mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebesar-besar rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah SAW telah wafat, tetapi ajaran baginda, sunnah baginda, Allah Ta'ala telah melalui asbab hadis dan juga dasar Al-Quran menceritakan bagaimanakah itu Rasulullah SAW. Sehingga kan bila mana ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata bahawasanya kana khuluquhu al-Quran, bahawasanya akhlak Nabi itu Al-Quran.
Bermaksud apa? Apa yang disuruh oleh Allah, itulah Nabi buat. Apa yang dilarang oleh Allah, itulah yang Nabi jauhi. Kan? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang sampai kepada Nabi, maka kita kena ambil, fakhudhuh. Dan apa yang perintah-perintah yang Allah Ta'ala larang sebagainya, dan menerusi lisan Nabi dalam bentuk wahyu, hadis sebagainya, maka itu juga kita kena jauhi larangan-larangan tersebut. Maka atas sebab ini, dalam beberapa hadis lain juga menunjukkan bahawasanya rahmat Allah SWT, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai banyak rahmat, dan satu rahmat itu Allah Ta'ala kemukakan pada sekalian makhluk di dunia. Baki 99 rahmat Allah Ta'ala simpan untuk hamba-hambanya di akhirat esok. Nak menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah SWT. Bahkan sebahagian riwayat dalam beberapa surah menceritakan berkenaan dengan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhu yauma idzin sya'nu yughnih. Dalam surah Abasa menceritakan bagaimana pada hari akhirat esok manusia ni akan larikan diri pada kita semua. Tak kiralah siapa yang kita kenal, esok hari akhirat masing-masing akan sibuk dengan diri masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi, sehingga saudaranya sendiri pun akan lari padanya. Wa ummihi wa abih, mak bapak dia sendiri pun lari pada dia. Wa sahibatihi wa banih, bahkan isteri-isteri dan anak-anaknya semua akan lari pada dia. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat tadi, Allamah Ibn Katsir mendatangkan satu riwayat bahawasanya ketika berlaku pengadilan di sisi Allah SWT, jadi hamba Allah SWT si fulan ini bila berhadapan dengan mahkamah Allah SWT, dihisap, ditimbang amalan dia, tengok-tengok amalan sebelah kejahatan ini lebih berat daripada perkara yang baik, maka menyebabkan dia akan ditimpa apa, tuan-tuan? Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa yang banyak dosanya melebihi amal kebaikan, maka dia akan dicampakkan terlebih dahulu di api neraka. Jadi maka Allah SWT perintahkan kepada malaikat, berilah peluang kepadanya untuk cari sekira-kiranya ada kalangan insan di dunia itu yang boleh tolong dia. Kenalan-kenalan dia sewaktu di dunia boleh tolong bantu tak dia? Untuk memberatkan timbangan amalan dia yang sebelah amal kebaikan. Maka dia pergilah cari kawan dia sendiri. Maka Allah Ta'ala jelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Maka bila mana dia bersama dengan sahabat baiknya waktu di dunia dulu, maka dia minta bantuan, wahai kawan baik aku, dulu waktu dunia kau susah aku tolong, maka hari akhirat sekarang ni aku minta tolong, bantulah sikit pahala kebaikan yang kau ada tu, beri sikit pada aku, syafaat sikit pada aku. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Agak-agak teman baik ni terima ke tak? Tak. Dia pun sedih. Makna kata apa, tuan-tuan? Waktu itu yang paling berharga sekali bukan duit, yang paling berharga sekali bukan pangkat, bukan kedudukan, tetapi yang lebih berharga sekali adalah amal ikhlas, yang diterima oleh Allah SWT. Maka itulah yang Allah Ta'ala akan nilai. Itulah yang jadi cagaran esok untuk kita masuk ke syurga Allah SWT. Maka bila mana bertemu dengan sahabat dia, kawan dia, adik-beradik dia, adik-beradik dia pun lari daripada dia, dan Allah membenarkan firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, dan saudara dia sendiri pun lari pada dia.
Kemudian dia pergi jumpa siapa tuan-tuan? Wa ummihi wa abi. Kan? Dia jumpa insan yang paling dia sayang, dan insya-Allah mak dia pun sayangkan dia. Kan? Mak dengan bapa dia. Kemudian dia pun minta, dia beritahu, wahai mak, wahai ayah, wahai abi, kan? Wahai mami, kan? Wahai umi, tolonglah aku. Ya? Bantulah aku. Ya? Tapi apa yang boleh buat tuan-tuan? Mak ayah pun tak boleh tolong. Wa ummi wa abi, Allah Ta'ala sebut, pun tak boleh tolong. Kemudian pergilah dekat wa sahibatihi wa bani, kepada isterinya dan anak-anak. Kalau kat dunia isteri ramai, pergilah semua isteri yang dia ada. Kan? Anak-anak yang dia ramai, dia pergi semua anak-anak yang dia ada. Ya? Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Ya? Dia cakap macam-macam kat isteri dia. Dibagilah macam-macam ayat manis kat isteri dia sekalipun, kat akhirat tu isteri dia tetap pun tak boleh tolong, sehingga kata sesungguhnya aku pun takut sebagaimana apa yang kamu takuti. Aku pun tak boleh tolong. Okay? Diri aku pun belum tentu selamat lagi. Maka larilah isteri dengan anak-anaknya daripada dia. Okay? Kemudian dia kembali di hadapan malaikat. Okay? Kemudian malaikat bertanya, macam mana dah jumpa dah? Ya, insan-insan yang kamu kasihi dan orang-orang yang sayangkan kamu waktu kat dunia dulu. Maka dia kata, dia tertunduk tuan-tuan. Dia tak boleh bagi apa-apa jawapan, melainkan dia kata dia hanya menggelengkan kepala saja. Kemudian kata, dalam riwayat menyebutkan, kata Allamah Ibn Katsir, wa rahmati udkhul jannah, dengan sebab rahmat aku masuklah engkau ke dalam syurga Allah SWT. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Masuk syurga bukan sebab dengan amal kita, tapi boleh jadi dengan sebab apa tuan-tuan? Dengan rahmat, kasih sayang Allah SWT. Mungkin pada zahirnya kita tahu, dia ni jahat waktu kat dunia dulu, kan? Tapi kita tak tahu kasih sayang Allah SWT tu tara mana di akhirat esok, kan? Boleh jadi dialah yang paling cepat masuk syurga berbanding kita. Maka sebab tu kita tak boleh, tak boleh mudah-mudah judge orang. Dia ni masuk, dia ni min ahlin nar, dia ni masuk neraka, dia ni masuk neraka, orang ni masuk syurga. Kita pun tak boleh mudah kita kata dia ni masuk syurga, kan? Tak mudah kita kata macam tu, kan? Sebab tu dalam satu riwayat yang lain, ketika satu peperangan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada seorang hamba ni, dia berperang bagi pasukan Islam, kan? Berperang, kemudian dia pun terbunuh. Maka waktu tu ramai beranggapan, sahabat-sahabat semua, dia ni insya-Allah syahid, insya-Allah syahid. Kemudian Nabi kata tak, dia tak dapat syahid. Bahkan dia bal huwa finnar, bahkan dia berada di dalam neraka Allah SWT. Sahabat-sahabat semua terkejut. Sedangkan sahabat waktu tu dah hukum, dia ni masuk syurga ni, confirm masuk syurga. Tapi dia kata Rasulullah dia tak masuk syurga. Kerana dia berjuang bukan kerana agama Allah Ta'ala. Kerana apa? Dia berjuang kerana nak dapat ghanimah. Kerana nak dapat ghanimah. Masya-Allah. Kerana niat je tuan-tuan. Twist niat saja habis tuan-tuan. Maka sebab tu dalam hadis mengatakan man qatala fi sabilillah, litakuna kalimatullah ilya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad di jalan Allah demi menegakkan agama Allah Ta'ala, fahuwa fi sabilillah, maka dia benar berada di jalan Allah SWT. Tetapi siapa yang berperang kerana apa? Syaja'atan au hamiyatan, kerana bangsa, kerana nak tunjuk berani, maka belum tentu dia berada fi sabilillah. Itu yang kita kena jaga bab persoalan niat kita juga. Persoalan nawaitu kita, kan? Jadi sebab tu kita kena sentiasa tajdid niat. Elok kita sentiasa reset niat kita, kan? Kita set up balik kita punya minda kita, hati kita, supaya terpandu. Maka sebab itu dalam anjuran Islam, bila mana kita buat sesuatu, kita
kita berniat, kan? Hatta kita nak berwudu pun, ya, niat pun rukun, kan? Jadi kita nak menunjukkan apa? Supaya kita perbaiki, ya. Walaupun dari sudut fik rukun itu wajib, tetapi dari sudut hati bagaimana persoalan dia, itu kita kena reset semula, ya, membetulkan hati kita dengan menerusi ibadah-ibadah yang kita ada. Bismillah. Ya, dan sesiapa, ya, bila mengerti, baca, ya, beberapa hadis, sebagai contoh hadis wudu, kan, man asbagal wudu, siapa yang, ya, betul-betul, ya, menuruti, ya, tertib wudu dan sebagainya, membasahi anggota tubuh yang wajib sebagainya, maka apa kata Rasulullah SAW, akan apa, mengalirlah dosa-dosa, kan, dosa-dosa yang ada itu. Itu pun maksudnya bentuk rahmat Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ya, barangkali kita nak kata kita istighfar, ya, berat mulut kita, tapi Allah Ta'ala datangkan dengan rahmat Allah SWT, dengan sebab kita mengambil wuduk, gugur dosa kita, kan? Kita tunaikan solat sunat, Allah Ta'ala gugurkan dosa kita. Itu maka itu satu bentuk rahmat daripada Allah SWT. Bahkan disebutkan ya, dalam satu riwayat, ya, disebutkan bahawasanya golongan-golongan yang mendapat rahmat Allah SWT, ya. Satu hari ada sahabat yang bertanya, ya, Abi Idris Al-Khawlani, ya, dakhaltu masjid Dimashq fa idza fatan syabun barraqu thanaya. Satu hari, kata Abi Idris Al-Khawlani, aku masuk dalam satu masjid di Dimashq, aku bertemu dengan seorang pemuda yang mana, ya, giginya penuh dengan, ya, kilat, maksudnya gigi dia bersih, ya. Wa idzan nas ma'ahu idza ikhtalafu fi syai'in asnadu ilaih. Manusia-manusia ramai berkerumun dengan dia, merujuk pada dia, ya. Kemudian manusia akan bertanya kepada dia. Kemudian aku pun bertanya, siapakah yang, ya, yang di samping mereka semua itu? Siapakah mereka? Yang mereka rujuk tu siapa? Maka dikatakan itu adalah sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal, ya. Kemudian dia kata apa? Ya, keesokan harinya aku ingin kenal siapa Mu'az bin Jabal ni. Maka keesokan harinya aku keluar awal pagi, ya, untuk ke masjid segera. Kemudian apa yang berlaku? Dia telah mendahului aku, Mu'az bin Jabal, ya. Mu'az bin Jabal mendahului si fulan ini, Abu Idris Khawlani ini, tiba dahulu lebih awal di masjid. Maka aku pun tunggu beliau untuk menunaikan solat sunat sehingga sempurna. Kemudian aku datang kepadanya dari arah ke depan dengan ucapan salam. Kemudian aku berkata kepadanya, apa tuan-tuan kata-kata Abu Idris Khawlani? Inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'az, wahai sahabat, wahai sahabat Nabi yang sangat hebat ni, sesungguhnya aku sangat mengasihi kamu, ya. Maka kata sahabat ini, ya, dia kata, Allah, adakah engkau cintakan aku kerana Allah? 3 kali dia tanya. Maka Abu Idris Khawlani kata, na'am. Sekali lagi Sayyidina Mu'az tanya, Allah, adakah kerana Allah? Ya, na'am, kerana Allah. Kali ketiga dia tanya, adakah kerana Allah? Maka dia pun jawab, ya betul, sungguh kerana Allah SWT. Maka dia pun berkata, ya, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, ya, qala Allah Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi wal mutajalisina fi wal mutazawirina fi wal mutabadzilina fi. Ya, sesungguhnya rahmat dan kasih sayang aku, ya, kata Allah SWT, ya, lil mutahabbina fi, iaitu dua orang, ya, yang saling berkasih sayang kerana Allah, ya. Kemudian al mutajalisina fi, iaitu orang yang saling berkumpul kerana Allah SWT, golongan kedua. Kemudian golongan ketiga, wal mutazawirina fi, dan orang yang saling sentiasa menziarahi antara satu sama lain.
maka dia pun akan dapat rahmat aku. Kemudian golongan yang keempat, al-mutabazilina fi, iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk melaksanakan tuntutan agama kerana aku. Maka empat golongan ni mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Ya, masya-Allah, hebat ya tuan-tuan. Mana kata apa tuan-tuan? Pertama, kalau kita tengok sahabat tadi Abu Idris Khawlani, dia mengatakan apa? Inni uhibbuka fillah, aku sayang kepada engkau. Sebenarnya tuan-tuan, Sayyidina Muaz turut berlaku perkara yang sama, satu peristiwa yang mana kata Rasulullah SAW, apa dia? Inni uhibbuka ya Muaz, kata Nabi. Nabi sendiri pun kata, wahai Muaz, aku ni sangat suka dengan kau. Apa perasaan Muaz waktu tu? Dia sangat gembira tuan-tuan, sehingga kan Nabi berpesan kepada dia, wahai Muaz, aku ni sangat sayang pada kau, maka janganlah kau tinggalkan perkara ni. Setiap kali selepas solat, bacalah. Apa dia tuan-tuan? Doa tu sangat terkenal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kau bantulah aku untuk sentiasa mengingat engkau, ya Allah. A'inni ala zikrika wa syukrika, dan sentiasa menghargai nikmat kamu. Kemudian wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk sempurnakan ibadat aku. Sempurnakan ibadat. Jadi yang pertama, Allah, ya Allah, kau bantukanlah aku untuk mengingati engkau, ya Allah. Tuan-tuan, sebenarnya kadang-kadang zikir ni tuan-tuan, mungkin ada sebagian orang dia boleh zikir seorang-seorang, kan? Sehari 1000 kali dia sebut ya Allah, kan? Dia sebut alhamdulillah sebagainya. Tapi sebagian orang dia seronok bila mana dia berzikir ramai-ramai. Kadang-kadang dia ada rasa, dia rasa kadang-kadang sentuhan tu bila mana kawan-kawan dia sendiri ajak dia berzikir. Jom kita berzikir, jom kita datang majlis zikir. Maka itu adalah bentuk bantuan, tuan-tuan. Kadang-kadang ada halaqah zikir. Kalau kita tengok dekat masjid-masjid Turki, tuan-tuan, kalau siapa-siapa pergi Turki, diorang kat sana lagi lah banyak tarikat-tarikat sufi ni. Majlis-majlis zikir ni sangat banyak. Jadi kat situ siapa yang nak ikut mana-mana pun boleh. Zikir-zikir yang syar'i lah, tuan-tuan. Bukan zikir yang pelik-pelik tu. Yang kita sebut zikir-zikir yang syar'i. Maka itu adalah satu bentuk ibadah. Maka Nabi pun pesan, baca doa ni, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, dan sentiasa kita bersyukur. Hari ni ramai sangat antara perkara-perkara menyebabkan perkara, tuan-tuan, berlaku perkara-perkara yang bukan-bukan, kemungkaran. Antara pertama sebab apa? Kadang-kadang berlaku pembunuhan, pencurian. Kadang-kadang berlaku apa? Macam-macam lah, scam. Antara puncanya adalah kita kurang bersyukur. Kita kurang bersyukur dengan apa yang kita ada. Satu hari ada sahabat Nabi SAW, dia tanya, aku ni orang susah, aku ni orang susah. Kemudian sahabat kata, kenapa kau susah? Yalah, aku ni golongan yang berhijrah, muhajirin. Jadi aku ni serba-serbi kehidupan aku. Kemudian dia kata, kenapa kau susah sedangkan ada orang boleh tolong kau? Kemudian betul juga. Betul, memang ada orang boleh tolong aku, sebab ada golongan Ansar yang boleh tolong kita. Dalam masa sama dia pun sebut, bahkan aku mempunyai isteri. Maka kata sahabat tadi, kalau macam tu kau adalah seorang raja. Kau adalah seorang raja sebab kau ada isteri. Isteri boleh bantu kau dalam dakwah, dalam ibadah dan sebagainya. Maka dia pun kata, Masya Allah, hebatnya. Sudah tentu kita ni adalah orang yang kaya. Hadis sahih. Dialog ni berlaku dalam keadaan sahabat-sahabat dalam keadaan susah, tuan-tuan. Walaupun di sana ada sahabat-sahabat yang bila kita tahu fatrah ketika mana golongan muhajirin datang ke Madinah, sebahagian golongan Ansar ni sampai ada yang sanggup memberi harta dan rumah. Bukan sekadar harta rumah, malah dibagi isteri.
Dia kata, aku ada ramai isteri, 4 isteri, 3 orang isteri, kau pilih dalam mana yang kau suka. Ya, buat kau teman dalam hidup dan dakwah ni. Sampai macam tu sekali tuan-tuan, ukhuwah mereka. Ya, bantu mereka. Ya. Maka sebab itu mereka dalam hadis tadi kata, alhamdulillah aku dapat seorang isteri. Maka kata sahabat tadi, engkau adalah orang yang kaya, syukurlah. Kan? Maka kena banyak bersyukur. Ya, dalam hadis tadi cerita banyak bersyukur. Wa syukrika wa husni ibadatik, dan juga kita kena jaga ibadah kita, wa husni ibadatik, sempurna ibadah kita. Kan? Dalam keadaan kita sempurna solat kita, mestilah didahului dengan sempurna wuduk kita, tuan-tuan. Kan? Dalam satu kitab Sittin Masalah kan, kitab mazhab Syafi'i, dia kata apa? Kalaulah seorang tu buat satu ibadat dalam keadaan dia jahil, kan? Kemudian kebetulan betul sama, kan? Yang mana ibadat dia buat tu kebetulan sama, maka sebenarnya ibadat itu perlu dibaiki lagi. Kata ulama, kena dibaiki lagi. Tak cukup sekadar kebetulan je. Contoh kebetulan apa? Kebetulan je aku tahu yang sapu muka ni wajib. Sedangkan sebelum tu dia ingat tak ada apa-apa kot, aku ikut orang je lah beribadat ni, kan? Aku ikut orang je lah berwuduk ni. Tapi ulama kata, kalau dia tak tahu kemudian kebetulan pula tahu, wasadafa fi ilmi, kebetulan mengikut rukun-rukunnya, maka sebenarnya dia tak betul lagi ibadat ni. Masih tak betul. Sebab apa? Dia ibadat mesti dia dahului dengan ilmu, kan? Tak boleh main sembrono ibadat saja. Sebab itu kelebihan orang alim atas abid atau orang beribadat tu lebih tinggi. Kedudukan orang alim. Sebab itu kata ulama, tidur orang alim lebih berbahaya bagi syaitan berbanding ibadat seorang yang jahil, kan? Ibadat orang jahil, orang jahil lebih ibadat tertipu dengan ibadat dia sendiri. Syaitan pun relax lah, tak payah. Tapi orang alim bila dia tidur, kan, syaitan pun takut juga. Kalau dia bangun nanti habis lah. Takut dia tegur kan si abid-abid yang jahil ni. Ni salah ni, ni salah. Maka itulah kelebihan kita. Kalau kita menuntut ilmu mesti kena sempurna. Kita punya tata cara solat kita, wuduk dan sebagainya. Kemudian disebutkan, tadi kita sebut golongan pertama al-mutahabbun. Hadis tadi disebut ada 4 golongan yang Allah Ta'ala mewajib atas dirinya sendiri untuk mencintai golongan al-mutahabbun. Iaitu maksud al-mutahabbun tu apa, tuan-tuan? Allazina tartaqi qulubuhum wa arwahuhum wa a'maluhum min ajlillah fi khulwatihim wa jalawatihim amamal 'am wal khas wal qarib wal ba'id. Iaitu orang yang jiwanya, ruhiyahnya, amalannya meningkat dengan asbab niat hanya kerana Allah. Sama ada dia beribadat ketika ramai ataupun ketika dia berada keseorangan, ataupun bersama dengan orang awam ataupun orang individu-individu yang khas tertentu. Makna kata apa, tuan-tuan? Ibadat dia ketika orang ramai, dia pun masih solat sunat ba'diyah juga. Walaupun orang tak ada selepas tu pun dia masih solat juga. Dia tak dipengaruhi oleh manusia. Maka orang al-mutahabbun ni, orang yang jiwanya meningkat kerana asbab niat dia yang tulus kepada Allah Subhanahu. Kemudian al-mutajalisun, iaitu orang yang duduk. Macam tuan-tuan duduk, tuan-tuan, kan? Al-mutajalisun daripada perkataan jalasa, duduk. Dalam satu majlis kerana Allah. Dan dalam majlis tersebut diisi dengan perkara yang ketaatan kepada Allah Subhanahu. Al-mutajalisun. Maka orang macam ni, sebagaimana hadis tadi, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sendiri yang mewajib atas zatnya, dan sifatnya untuk mengasihi orang tersebut. Dan inilah sebenarnya mereka ini berada dalam taman-taman syurga sebagaimana hadis Nabi. Majlis ilmu. Tak kisahlah majlis tu berbentuk ilmu ke, ataupun majlis tu berbentuk zikir ke, ataupun majlis tu berbentuk tadarus Al-Quran ke, maka itu semua dikira sebagai al-mutajalisuna fi. Duduk kerana Allah SWT, beribadat kepada Allah SWT.
Kemudian yang ketiga adalah al-mutazawirun. Iaitu apa? Orang yang sentiasa ziarahi sama-sama mereka. Sama ada orang tu sihat ke, orang tu sakit ke, dia pun tetap ziarah juga. Al-mutazawirun. Dan ziarah tu hanya kerana apa? Tujuan dia tak lain tak bukan kerana ukhuwah fillah. Kerana apa? Kerana persaudaraan kerana Allah SWT. Kerana hubungan persaudaraan kerana Allah SWT. Kemudian kalau kita tengok al-mutazawirun, ada dua orang sahabat pernah bergaduh antara Abdul Rahman bin Auf dan seorang lagi saya tak ingat, sama ada Jabir bin Abdullah. Yang mana sahabat-sahabat ni tuan-tuan dua-dua ni ada clash, bergaduh, beberapa isu khilafiyah, yang menyebabkan mereka berdua ni kadang-kadang bergaduh. Biasalah tuan-tuan, sahabat pun ada pergaduhan dia, tapi taklah bergaduh sebagaimana berlaku peperangan Siffin kan. Sampai Sayyidina Ali pun pasukan Sayyidina Ali melawan pasukan Muawiyah kan. Tak berlaku sampai macam tu. Tapi nak ceritanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pernah bergaduh dengan seorang sahabat. Kemudian bila mana sahabat tu sakit kan, sahabat tu sakit, maka Abdul Rahman bin Auf dia tahu dia bergaduh dengan orang tu. Apa dia buat tuan-tuan? Dia ziarah tadi. Dia ziarah sahabat tadi, sehingga sahabat tadi Masya Allah, walaupun kau ni bergaduh dengan aku sebab satu isu, tapi kau tak tak menyebabkan kau ni hilang rasa nak ziarah pada aku walaupun aku sakit. Maka sesungguhnya kau Abdul Rahman bin Auf lebih baik pada aku. Kerana apa? Kalau kau sakit belum tentu aku nak ziarah. Insya-Allah. Ni sahabat ni tuan-tuan, sahabat. Maksudnya kadang-kadang sahabat ni pun ada isu bergaduh juga kadang-kadang. Jadi nak ceritanya bagaimana mereka ni melunturkan ego mereka. Maka orang macam ni lah al-mutazawirun fi. Diziarah kerana Allah SWT. Bukan kerana aku ziarah ni memang seronok tengok kau sakit. Tak. Kan? Kita ada tak tuan? Mungkin Allah Alam tak tahulah kan. Kenapa kau ziarah ni? Saja memang aku suka tengok kau terlentang kat sini. Tak ada pun macam tu. Na'udzubillah, tak nak lah ada. Walaupun ada sekalipun, kita buanglah, kikis sifat rasaan itu. Supaya apa? Supaya kita dapat mahabbatullah ataupun rahmatullah tadi tu. Bukan rahmatullah alaihi ajmain, rahmatullah pulang ke rahmatullah, tak. Ini kita sebut rahmat Allah, kasih sayang Allah SWT. Sebab apa? Orang yang sebenarnya tuan-tuan, dia bahagia ni, dia bukan sebab banyak duit banyak apa, tapi dia fikir redha Allah SWT. Kan? Dia fikir apa yang Allah Ta'ala suka aku buat. Tengok macam mana kisah Nabi tuan-tuan kan. Saya pernah sebut sebelum ni. Nabi kehilangan dua insan yang sangat dikasihi. Sayyidatina Khadijah, isteri pertama. Kemudian bapanya sendiri Abu Talib. Kan? Ketika berlaku pada tahun ke-12 kenabian, yang mana pada waktu itu juga Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Kan? Pikul tanggungjawab dakwah. Walaupun dah dua orang insan yang sayang ni tak mampu dah, disebabkan pemergian mereka menyebabkan dakwah tu sedikit terganggu emosi Nabi, tapi itu tak menyebabkan Nabi SAW ni luntur terus berdakwah. Walaupun natijah dia selepas tu apa yang berlaku? Nabi dibaling batu bersama dengan teman Nabi iaitu Zaid bin Harisah. Betul tak? Sampai berdarah dahi Nabi. Sehinggalah ditawarkan oleh malaikat, wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu telah ditawarkan oleh Allah Ta'ala dengan dua gunung, bukit, Jabal Abu Qubais dengan Jabal Qaiqaan, untuk hempap semua penduduk Taif ni. Tapi Nabi kata apa? Nabi terima tak? Tak, Nabi tak terima. Kerana apa? Nabi kata bagi Nabi adalah benda ni sikit je, dan aku yakin akan datang zuriat daripada mereka beriman kepada aku dan kepada Allah SWT. Sehingga kan dia doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati
wa qillatal hailati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku ni menganda kepada Engkau. Disebabkan kelemahan fizikal ataupun kelemahan barangkali mental fikiran Nabi waktu itu lemah. Wa qallat hailati, dan kurang perancangan Nabi barangkali. Wa hawani 'alan nas, dan manusia pandang hina kepada aku ya Allah, kata Nabi. Tapi itu pun sedikit pun tidak melunturkan semangat aku untuk berdakwah di jalan Kau. Sehingga kan Nabi kata apa? Wa illam yakubika ghadab alayya fala ubali. Kalaulah perbuatan aku ni tak menyebabkan kemurkaan menimpa atasku, maka aku tak peduli benda tu. Mana kata aku akan tetap buat tanggungjawab. Maksudnya apa? Nabi ni nak jauh daripada kemurkaan Allah SWT. Nabi nak jauh daripada kemurkaan Allah SWT, dan Nabi tahu tanggungjawab. Dengan berkat Nabi, penduduk Taif kalau dia baca hadis tadi tuan-tuan, dia akan menangis tuan-tuan. Sampai sekarang penduduk Taif kalau dia dengar hadis tadi, mereka akan meraung. Sebab apa? Mengenangkan perbuatan moyang mereka terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga golongan yang keempat, al-mutabazilun, iaitu orang yang korbankan tenaga, harta dan masa mereka kepada apa? Kepada dakwah kepada Allah, jihad kepada Allah, sedekah kepada Allah, menyebarkan ilmu kerana Allah, memberikan makanan kerana Allah. Maka mereka ini dalam golongan al-mutabazilun. Tuan-tuan ada sedekah, maka itu antara al-mutabazilun. Ciri-ciri al-mutabazilun, kan? Sama ada sedekah dari sudut apa? Sedekah dari sudut harta, mungkin sedekah dari sudut ilmu, tuan-tuan kongsikan, kan? Kepakaran tuan-tuan yang ada untuk pembangunan ilmu dan masyarakat. Maka itu antara ciri orang al-mutabazilun yang Nabi sebut. Allah Ta'ala sayang. Mana kata tuan-tuan, 4 golongan ni, mudah-mudahan kita ada. Kalau tak sangkut salah satu pun, mesti ada sangkut sikit lah tuan-tuan. Iaitu yang pertama tadi kita sebut, mutahabbun, iaitu orang berkasih sayang, ibadat dia kerana Allah. Al-mutajalisun, yang duduk dalam satu majlis, tak kira lah halaqah ilmu ke, halaqah zikir ke, sama ada majlis ilmu tu depan TV ke, menghadap ustaz ke, sekarang pengajian online ke. Al-mutazawirun, orang yang sentiasa saling ziarah-menziarahi, kan? Dan juga orang al-mutabazilun, yang dikerahkan kudrat yang dia ada untuk agama Allah, kan? Kemudian disebutkan juga bahawasanya dalam satu riwayat, iza ahabbar rujul akhah falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya apa tuan-tuan? Sekiranya ada seorang tu dia cintakan saudaranya sendiri, yang cintakan tu maksudnya apa tuan-tuan? Bukanlah cinta cintun tu tuan-tuan, bukan. Seseorang itu, contoh lelaki dengan saudaranya lelaki, berukhuwah kerana Allah. Kemudian hendaklah, kata Nabi, dikabarkan saudara itu bahawasanya sesungguhnya aku mencintai kamu. Maka dalam hadis ni, kata ulama, bila mana seorang individu tu mengkabarkan cintanya kepada saudaranya yang lain, maka ini adalah bentuk apa? Hikmah yang besar, dia mampu menguatkan ukhuwah mereka. Hikmah dia menguatkan ukhuwah mereka. Macam mana yang Nabi buat dekat Sayyidina Muaz. Macam mana dengan Abu Idris Khawlani disebut dekat Sayyidina Muaz bin Jabal, kan? Aku sayang kau, inni uhibbuka fillah. Ini bukan cerita cinta laki dengan laki, tuan-tuan, tak, ini bukan. Ini bukan cerita-cinta LGBT, laki kahwin dengan laki macam orang kat Thailand tu, tuan-tuan, kan? Sampai sangkut tukar transgender terus, kan? Tak, ini cerita tentang ukhuwah, tuan-tuan. Level ukhuwah ni sampai satu tahap apa, tuan-tuan? Ukhuwah yang berlaku pada kalangan sahabat, dalam satu peperangan, antaranya yang terlibat Ikrimah, Ikrimah bin Abu Jahal, anak kepada Abu Jahal. Walaupun bapa jahat, tapi anak dia masuk Islam.
Tapi dalam satu peperangan apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, Ikrimah Abu Jahal ni, ya, dengan dua orang sahabat lain. Mereka itu dalam keadaan nazak. Lalu apa yang mereka buat? Ya, golongan-golongan yang tukang beri air, askar-askar yang masih hidup ni, pasukan perawat yang masih ada ni, dibagi air kepada minuman kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Maka kata Ikrimah Abu Jahal, aku tak nak, aku bagilah saudara lain yang lebih perlukan. Maka dia pergilah saudara sahabat yang lain. Maka sahabat yang lain pun kata, bagi yang lebih perlukan. Maka dia pun pergi dekat sahabat yang ketiga. Kemudian sahabat yang ketiga tu kata apa? Pergi yang lebih memerlukan, kembali kepada Ikrimah. Kita tengok Ikrimah dah meninggal lah. Kemudian pergi ke sahabat seterusnya, sahabat kedua pun dah meninggal. Sudahnya bila pulang balik ke sahabat ketiga pun dah meninggal dalam keadaan syahid bertemu dengan Allah SWT. Ini nak cerita tahap ukhuwah yang paling hebat sampai berlaku al-ithar. Apa ithar tuan-tuan? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dalam Quran sebut. Mereka melebihkan orang lain berbanding diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun dalam keadaan sebenarnya mereka lebih perlukan, tapi mereka lebihkan orang lain. Ini tahap ithar, iaitu tahap ukhuwah yang paling tinggi itu. Ini yang Islam ajar, yang mana ajaran ukhuwah ni bukan semata-mata retorik, bukan sembang-sembang kosong. Tapi ini adalah ukhuwah yang hebat kerana Allah SWT. Sampai 3 sahabat tadi syahid bertemu dengan Allah SWT. Hanya sebab apa? Memberikan air lebih kepada orang yang memerlukan. Sedangkan mereka pun perlukan juga. Walau kana bihim khasasah, Quran sebut. Walaupun mereka lebih perlukan saat itu. Tapi itulah tuan-tuan, nak cerita mereka ni ikhlas kerana Allah SWT. Dan antara disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, antara jalan untuk kita lebih akrab dengan Allah SWT disebut ada 4 perkara. Iaitu yang pertama al-inkisar wazul wal iftiqar, iaitu sentiasa rasa rendah diri hati, rasa tawaduk dan rasa fakir di hadapan Allah SWT. Bukan fakir di hadapan makhluk, tapi fakir di hadapan Khaliq, iaitu Allah SWT. Yang kedua ta'zim amrillah, iaitu mengagungkan perintah Allah. Antara perkara-perkara yang menyebabkan kita boleh melakukan dosa juga tuan-tuan adalah kita meremehkan suruhan Allah. Kita meremehkan suruhan Allah SWT. Itu perkara. Maka kita kena mengagungkan perintah Allah. Kemudian yang ketiga adalah tasyaffuq ala khalqillah, iaitu kasih sayang dengan makhluk Allah SWT. Walaupun makhluk itu pada zatnya haram. Contoh macam anjing. Diriwayatkan satu kisah oleh Imam Zahabi mengatakan, seorang ulama, Abu Hasan Ar-Rifai, seorang ulama yang hebat, dikatakan antara kenapa bila mana saat kematian dia ramai yang sembahyangkan jenazah dia. Maka para ulama ni bincang, antara pertamanya adalah dia sifat at-tasyaffuq ila khalqillah. Dia rasa kasih sayang dengan sesama hamba Allah Ta'ala, sesama dengan makhluk, tak kira makhluk tu apa. Satu hari dikatakan Abu Hasan Ar-Rifai ni, kata Imam Zahabi, dia kalau di jalan dia akan bertemu dengan seekor anjing yang penuh dengan kurap. Anjing kurap tuan-tuan. Biasa kalau kita lalu anjing kurap ni kita tak layan tuan-tuan. Tapi tokoh ulama ni, Abu Hasan Ar-Rifai ni, apa dia buat? Dia ambil makanan, kemudian dia kumpulkan makanan di hadapan anjing tersebut. Kemudian dia memanggil tabib, ataupun kita zaman bahasa dulu tabib kan, iaitu tukang rawat yang boleh merawat anjing tu. Merawat anjing tu. Walaupun kita tengok pada zahirnya anjing ni mana ada orang pandang, tambah-tambah anjing berkurang. Tapi seorang ulama ni namanya Abu Husain Ar-Rifai ni, dia kerana kasihan dengan makhluk Allah Ta'ala.
ya, dia pun ya ambil inisiatif, ya, dia bantu anjing tu, ya, menyebabkan dia bukan bela tu, dia tak bela, tapi dia membantu, ya. Maka itulah antara asbab dia masuk syurga Allah SWT, ya. Antara asbab dia, ya, ramai yang suka dengan Abu Hasan Ar-Rifai ini, ya, sehingga ramai yang mengumikan jenazah ni, mengiringi pengumian jenazah ni, ya. Maka itu antara kuncinya, iaitu tasyaffuq fi khalqillah, iaitu kita berkasih sayang dengan, ya, makhluk Allah SWT. Maka sebab tu tak pelik tuan-tuan, bila mana ada satu hadis yang sahih, ya, seorang perempuan yang pada zahirnya diceritakan riwayat itu, perempuan itu dia pelacur. Dazan kan? Belum lagi. Kalau dazan itu, ya. Yang mana seorang pelacur kita tahu, ya, dalam hadis tu menyebutkan dia pelacur, tapi dia masuk syurga dengan sebab apa tuan-tuan? Dia memberi makanan kepada anjing. Maka itu yang menyebabkan dia masuk syurga, ya, at-tasyaffuq ila khalqillah. Dazan. Okey, silakan. Bismillah. Allah. Allah.
Allahumma hasih. Okay, jadi tuan-tuan, kalau kita lihat sifat tasyaffuq, iaitu sifat berkasih sayang ataupun terhadap makhluk Allah SWT ini, semakin berkurangan, sehingga akhirnya banyak pembunuhan demi pembunuhan berlaku. Macam mana yang seorang budak kan, Zain Rayyan tu tuan-tuan, kan, sampai berlaku pembunuhan yang sangat dahsyat. Kita pun tak tahu siapa pembunuh dia. Sehingga kan dalam satu hadis riwayat, mengatakan riwayat Sahih Bukhari mengatakan, satu hari Nabi SAW kata, salah satu tanda hari kiamat antaranya adalah bila mana berlakunya ma la yadri liqatil min ayyi syai'in qatal wa ma la yadri maqtul min ayyi syai'in maqtul. Iaitu tidak ketahui pembunuh sehingga tak tahu apa sebab yang mereka bunuh, dan tidak diketahui siapakah yang dibunuh, dan sebab apa mereka dibunuh. Maka bila sahabat tanya kenapa berlaku sedemikian rupa, maka Nabi sebut li'anna kasratul haraj, kerana terlalu banyak pembunuhan. Sehingga kan apa yang berlaku sekarang kan, pembunuhan, sebenarnya mereka ini, kerana mereka ini telah dipengaruhi dengan, bila mana melakukan jenayah yang besar ini, pertama tak lain tak bukan mereka telah menuruti hawa nafsu kehendak mereka, kan. Sebab tu kata Allamah Ibn Athaillah, kan, antara tanda-tanda, kan, min alamati syahwatin wa ghaflatin wa maksiatin ar-ridha anin nafs. Antara sebab-sebab faktor orang buat jahat, buat syahwat, perkara-perkara yang mungkar, ar-ridha anin nafs, iaitu dia setuju redha ikut nafsu dia. Maka sebab tu kalau kita tengok kisah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah SWT, bila dia tanya seorang abid, dia kata apa? Aku telah membunuh 99 orang. Kemudian kata abid tu, engkau ni layak masuk neraka je lah, sebab dah 99 orang. Sudahnya si pembunuh tadi tu bunuh cukup 100, kan. Kemudian bertemu dengan seorang alim, kan, seorang alim, maka dia kata apa? Innaka bi ardi qaumin su. Kau buat kejahatan mungkar ni kerana kau berada dengan golongan orang yang jahat. Maka sebab tu kau perlu lari daripada suasana bi'ah yang jahat tu. Kamu perlu mulaqatus solihin, cari orang-orang soleh. Maka dia pun tak sempat nak berhijrah apa sebagainya, lalu Allah Ta'ala tarik nyawa dia, kan? Sampailah malaikat ada berebut-rebut nak cari, kan. Ada malaikat, kan, Malik dia berebut nak tarik dia masuk neraka. Seorang lagi malaikat kata dia masuk syurga, kan. Sudahnya nasibnya berada di syurga Allah SWT. Dengan asbab apa? Dia nak mujur di akhir hayat, dia nak kembali kepada Allah SWT, kan. Innamal a'mal bil khawatim, kan. Dalam hadis Nabi kata sesungguhnya amal yang dilihat pada penghujung usia mereka. Di hujung usia mereka buat apa? Itu pun antara alamat-alamat kita nak tahu nasib kita esok, kan. Bagaimana penghujung masa kita, ajal kita, bagaimana yang laku, itulah nasib kita. Kalaulah kita selalu buat perkara yang mungkar, macam itulah keadaan, na'udzubillah zalik, keadaan mungkar yang kita lakukan. Kita takut kita tarik nyawa ketika kita melakukan perbuatan sekian. Maka sebab itu kita kena banyak beringat,
Ya, innaka bi ardi qaumi su, iaitu berada di bumi kejahatan, maka berpindahlah. Ya, maka itu yang dilakukan oleh pembunuh tadi. Ya, jadi itu antara dia, tuan-tuan, kan? Antara ciri-ciri untuk kita sebarkan kasih sayang ke sesama manusia. Dan kita kena jadikan tokoh-tokoh sebagaimana Bilal bin Rabah, kan? Sehingga kan Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj apa berlaku? Sesungguhnya ya Jibril inni sami'tu al-khashashah, kan? Iaitu aku mendengar satu derapan kaki, kaki manusia yang berada di syurga. Siapakah itu? Mana kata apa? Manusia tu belum masuk syurga lagi, tapi dah dengar derapan dia tu. Derapan kaki tu dah ada. Maka kata Jibril, fahuwa Bilal. Itulah Bilal bin Rabah. Maka Nabi pun tanya, apa yang menyebabkan kau amal kau tu boleh sampai ke derapan, sampai ke menderap ke syurga Allah SWT. Maka dia kata apa? Sesungguhnya aku ni, kata Bilal, aku setelah solat, setelah wuduk, aku sentiasa melakukan solat sunat. Bukan setakat tu saja, tuan-tuan, tetapi di samping-samping jihad dan pengorbanan yang berlaku pada Bilal. Ketika mana dia diseksa oleh hamba dengan tuan dia Umayyah bin Khalaf, sampai dia sebut ahad-ahad. Sudahnya dalam satu peperangan, beliau yang membunuh Umayyah bin Khalaf tu. Dia membunuh Umayyah bin Khalaf. Begitu juga dalam peristiwa Isra Mi'raj juga, seorang wanita yang Nabi kata apa? Aku melihat dia masuk syurga. Siapa dia, tuan-tuan? Nama dia Al-Rumaisa. Al-Rumaisa. Ataupun nama lain dia Ummu Sulaim. Yang mana beliau ini berkahwin dengan Abu Talhah. Dia kata apa? Kata Nabi, ra'aituni dakhaltul jannah fa idza ana bi Rumaisa imraati Abi Talhah. Ketika aku diperlihatkan masuk ke syurga, tiba-tiba aku ternampak siapa? Rumaisa. Sedangkan waktu peristiwa Isra Mi'raj, Rumaisa tu tak mati lagi, tak meninggal lagi, tapi dah amalan dia dah sampai ke syurga dah. Sehingga kan dia diperlihatkan masuk ke syurga Allah SWT. Antara sebab dia apa? Antara Rumaisa ni antara orang yang terawal masuk Islam. Masuk Islam. Sehingga kan suami beliau Malik bin Nadar pun keheranan. Dia kata apa? Sesungguhnya Rumaisa telah beriman dengan Rasulullah, sedangkan suaminya Abu Anas ketika itu tidak ada. Yang mana mereka berdua ada anak bernama Anas bin Malik. Dan antaranya sumbangan Rumaisa ni apa? Rumaisa kata apa? Aku telah menghadiahkan Nabi ni dengan Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik pun berkhidmat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia bagi apa? Dia bagi anak dia jadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu antara ciri-ciri wanita syurga Allah SWT. Bahkan Al-Rumaisa juga diriwayatkan pernah bersama dengan satu peperangan. Satu peperangan, sehingga kan Aisyah dan Rumaisa ni, Ummu Sulaim ni, nama lain dia Ummu Sulaim, membawa kirab, iaitu tempat air iaitu berupa kulit untuk diberikan kepada tentera Islam. Pada tentera Islam bawa air je, tuan-tuan. Tapi itu pun mendapat perhatian daripada Allah SWT. Jadi saya setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan kasih sayang kita, dan Allah Ta'ala perhiaskan hati kita dengan akhlak yang indah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita sama-sama amalkan. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.